Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati binti Abdul Rahim bersama dengan rakan saya Nur Hidayah binti Muhammad. Di sini kami akan menerangkan tentang rancangan pengajaran harian subjek geografi tingkatan 4. Okey. Standard kandungan 2.2 iaitu pembentukan dan kepentingan batuan. Standard pembelajaran 2.21 mengenal pasti batuan igneous, batuan endapan dan juga batuan metamorfosis. 2.23 menerangkan taburan batuan igneous, batuan endapan dan juga batuan metamorfosis yang berada di Malaysia lah. Kemudian objektif pembelajaran, pada hari pembelajaran murid itu dapat mengenal pasti 3 jenis batuan, mengenal pasti ciri-ciri batuan dan contoh batuan. Kemudian pelajar itu dapat melabelkan taburan 3 jenis batuan yang berada di Malaysia. Elemen metas kurikulum yang ada kreativiti dan inovasi, teknologi maklumat dan komunikasi, nilai murni dan juga bahasa. Bahan bantu mengajar kami gunakan buku teks tingkatan 4 yang ini memang wajib untuk setiap guru bagi PDP mereka, yang menunjukkan tajuk jenis batuan dan juga taburan batuan. Kemudian video batuan dari sumber YouTube. Ni kami gunakan dalam set induksi. Kemudian kami gunakan kertas mahjong untuk aktiviti mengenal pasti 3 jenis batuan, ciri-ciri dan juga contoh. Yang ini kami gunakan dalam aktiviti kumpulan, ini dalam langkah yang kedua. Okay. Kemudian kami gunakan penggunaan words menunjukkan peta Malaysia. Yang ini kami gunakan semasa aktiviti yang kedua. Ini dalam langkah yang ketiga. Okey. Seterusnya pengetahuan sedia ada, murid telah mengetahui kedudukan negeri di Malaysia. Yang ini dalam topik tingkatan 2 iaitu dalam pengetahuan di Malaysia. Ini kami ambil dalam topik ni lah. Sebabnya dalam topik ni adanya kedudukan negeri Malaysia. Jadinya mereka tahulah Johor di mana, Perlis di mana, Selangor di mana. Jadi mereka dah tahu semua tu. Kemudian murid juga telah mengetahui lapisan bumi yang terdiri daripada kerak bumi, mantle dan juga atas bumi dalam topik pergerakan plate tektonik tingkatan 4. Yang ini sebelum topik batuan ni, mereka telah mempelajari topik pergerakan plate tektonik ni lah. Ini penting kerana mereka perlu mengetahui bahawa batuan tu berada di lapisan yang mana satu. Okay. Yang seterusnya, langkah pertama yang ini set induksi, saya mengambil masa selama 5 minit. Isi pembelajaran jenis batuan, aktiviti guru. Jadi yang guru itu pada set induksi ni, guru akan menayangkan video batuan yang diambil daripada sumber YouTube. Video ni selama 3 minit. Kemudian guru menyoal dan menerangkan dengan lebih lanjut tentang topik pada hari tersebut. Aktiviti pelajar, murid menonton video yang ditayangkan di skrin hadapan kelas. Murid menjawab pertanyaan guru. Semasa guru menayangkan video, murid tu perlu fokus dan mencatat isi-isi penting yang ada di video tersebut. Kemudian guru akan menyoal mereka. Situlah. Catatannya video bahan bantu mengajar, video batuan, kemahiran mendengar dan juga kemahiran lisan. Ini nilai keyakinan dan juga keberanian mereka berani untuk menjawab soalan, menanyakan soalan. Okey. Langkah yang pertama, saya mengambil masa selama 15 minit, iaitu isi pelajaran di sini jenis batuan iaitu batuan igneous, batuan endapan dan juga batuan metamorfosis, dan juga ciri-ciri batuan dan contoh batuan. Kat sini, aktiviti guru akan meminta murid itu untuk merujuk buku teks. Maknanya setiap murid tu akan buka buku teks, muka surat yang tertentu dalam tajuk batuan ni. Kemudian, guru akan menerangkan 3 jenis batuan kepada murid. Dan guru akan menerangkan ciri-ciri batuan beserta dengan contoh. Di sini, murid akan merujuk buku teks, murid akan mendengar penerangan guru. Jika mereka tidak mengetahui, mereka boleh bertanya dengan guru ataupun guru akan menyoal mereka apa yang mereka faham. Okey. Yang seterusnya, langkah yang kedua, saya mengambil masa selama 20 minit. Yang isi pembelajaran tu ialah jenis batuan, ciri-ciri batuan dan juga contoh batuan. Ini aktiviti kumpulan. Ini lebih kepada aktiviti kumpulan lah. Di sini guru akan membahagikan murid kepada 3 kumpulan dan kemudian guru akan meminta
setiap wakil kumpulan tu untuk datang ke hadapan dan guru akan memberikan satu kertas. Dalam kertas tu ada arahan yang perlu mereka lakukan lah. Jadinya murid datang ke depan, wakil cabut semua. Jadinya kemudian guru mereka perlu membuat peta minda berdasarkan apa yang mereka telah pelajari tadilah. Apa itu jenis-jenis batuan. Contohnya macam kalau kumpulan pertama mereka dapat jenis batuan igneous, jadinya mereka perlu membuat peta minda berkenaan dengan batuan igneous itulah, apa yang mereka faham tentang batuan igneous, kata apa itu batuan igneous, contoh batuan igneous tu. Kemudian dah siap semua tu, jadinya guru meminta setiap kumpulan untuk membentangkan hasil kerja di hadapan kelas. Masa mereka membentang ni, guru meminta semua murid, semua ahli kumpulan tu untuk datang ke hadapan. Dan mereka akan menerangkan semualah. Jadinya setiap murid tu akan melibatkan diri untuk membentangkan hasil pembelajaran mereka di hadapan. Jadi tidak seorang pun yang akan ketinggalan lah di sini. Pada batu mengajar di sini kami gunakan kertas mahjong, marker pen, buku teks geografi tingkatan 4, kemahiran mendengar, menulis dan juga desain. Nilai kerjasama dan juga bertanggungjawab. Okey, seterusnya arti kumpulan kami langkah ketiga mengambil masa 15 minit, iaitu di bawah tajuk taburan 3 jenis batuan di Malaysia. Sebelum ini kita telah melihat langkah pertama dan kedua menerangkan jenis batuan yang terdapat, iaitu batuan igneous, metamorfosis dengan endapan. Tapi langkah ketiga ini guru perlu menerangkan taburan 3 jenis batuan yang terdapat di Malaysia, iaitu 3 jenis batuan tersebut di manakah kawasan di Malaysia yang terdapat dengan 3 jenis batuan tersebut. Contohnya di kawasan Kuantan terdapat jenis batuan endapan di sana, dan di Pulau Langkawi jenis batuan metamorfosis terdapat di Pulau Langkawi. Okey, guru akan menerangkanlah sedikit tentang sejarah ataupun kenapa batuan tersebut terdapat di situ. Dan ini adalah satu pengetahuanlah kepada pelajar tentang yang telah dipelajari, iaitu 3 jenis batuan tu. Dan guru akan menayangkan peta Malaysia di skrin. Okey, tayangan peta Malaysia ni, peta Malaysia yang kosong dipaparkan dan pelajar perlu melabelkan apa yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, sebelum ini guru menerangkan secara verbal. Jadi para pelajar perlu memikirkan kawasan-kawasan yang telah disebutkan oleh guru untuk dilabelkan di peta Malaysia yang kosong di skrin hadapan. Okey, guru akan memilih nama pelajar berdasarkan permainan Wheel of Names. Permainan ini adalah permainan yang mana roda yang dipenuhi dengan nama-nama pelajar, dan nama pelajar yang terpilih iaitu roda yang telah diberhentikan dan terdapat nama pelajar tersebut di situ. Jadi pelajar tersebut akan dipilih untuk melabelkan taburan batuan di Malaysia di peta skrin hadapan kelas tersebut. Okey, murid yang dipilih mungkin 2-3 orang untuk disebabkan di Malaysia mempunyai beberapa kawasan yang dipenuhi dengan batuan-batuan yang telah jenis-jenis batuan yang terdapatlah di Malaysia ni. Dan sebelum tu murid mendengarlah, peranan murid tu sendiri untuk mendengar topik yang telah disampaikan oleh guru, yang mana guru yang menerangkan topik-topik yang 3 jenis batuan yang terdapat di Malaysia itulah. Dan murid akan melihat peta yang ditayangkan oleh guru, dan mungkin guru akan memberi masa untuk mereka menganalisis peta tersebut disebabkan mereka telah berada di tingkatan 4 dan telah menguasailah sedikit tentang peta Malaysia ni. Dan murid yang dipilih tu perlu melabelkan taburan batuan di Malaysia di skrin hadapan yang dipaparkan peta Malaysia kosong tu.
Jadi, rakan-rakan lain akan menjadi penilai untuk melihat sama ada uh, perkara ataupun tempat yang dilabelkan sama ada betul atau salah, dan guru akan membantulah untuk menerangkan sama ada perkara yang telah dilabel tu betul ataupun salah. Okey, bahan bantu mengajar untuk langkah 3 ni ada dua, iaitu words, iaitu peta Malaysia yang dipaparkan tu, dan list of name yang roda untuk memilih nama pelajar tu. Dan kemahiran di dalam langkah ni adalah kemahiran mendengar, sebab murid perlu mendengar lah sebelum membuat latihan yang melabelkan di hadapan skrin tu. Dan nilai dan yang terdapat dalam langkah ketiga ni adalah keyakinan dan rasional dalam membuat keputusan. Sebab murid perlu yakin untuk kehadapan untuk melabel apa yang telah mereka pelajari tu, dan waktu itulah mereka menggunakan rasional mereka untuk membuat keputusan sama ada betul ataupun tidak apa yang mereka telah laksanakan tu lah. Dan akhir sekali dalam RP kami adalah penutup. Penutup ni dia memakan masa 5 minit sahaja untuk melihat sendiri refleksi pelajar sama ada pelajar tersebut memahami atau tidak pembelajaran yang telah dipelajari sepanjang proses pembelajaran ini dijalankan lah. Dan guru akan merumuskan secara ringkas mengenai pembelajaran tersebut. Melalui sesi penutup refleksi ini, guru akan mendapat tahu bahawa objektif pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Jika objektif pembelajaran tidak tercapai, jadi guru perlu mengambil inisiatif untuk mencapai kepada objektif tersebut. Dan apabila objektif sesuatu pembelajaran tersebut tercapai, guru perlu meningkatkan skill pembelajaran mereka untuk mereka memberi lebih lagi untuk para pelajar. Dan nilai di penutup ini adalah keberanian dan ketekunan kepada pelajar tu, yang mana yang dua orang pelajar yang terpilih untuk membuat refleksi tu dia berani dan tekunlah untuk men-share dan mendengar rumusan daripada pembelajaran yang telah dijalankan. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.